Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hajar binti Asmadi Kabisa dari kelas DBT 2B akan menerangkan latar belakang batu seremban. Batu seremban juga dikenali sebagai batu selambut atau seremban. Permainan tradisional ini digemari oleh kanak-kanak perempuan. Ia biasanya dimainkan secara berkumpulan, iaitu 2 orang atau lebih. Objek-objek seperti guli kaca, biji getah, ketulan batu kerikil sederhana besar atau ketulan-ketulan objektif lain yang berbentuk bulat boleh digunakan dalam permainan ini. Objek-objek ini dikenali sebagai buah. Permainan batu seremban ini selalunya dimain pada waktu lapang, di serambi rumah, di dalam rumah atau di mana sahaja asalkan terdapat permukaan lantai yang rata. Pemain juga harus duduk di atas lantai supaya ia lebih senang dimainkan. Dalam permainan batu seremban, terdapat beberapa peringkat atau cara sambutan buah yang berlainan. Permainan ini akan bermula dengan peringkat pertama yang mudah, di mana sebiji buah yang dinamakan buah satu digunakan sehingga ke peringkat yang lebih sukar atau peringkat yang teratas dinamakan batu lapan. Untuk peralatan permainan batu seremban dan lokasi dia, ni sebagai contoh peralatan dia, iaitu batu kerikil sederhana kecil. Saya hanya menggunakan ini. Seterusnya lokasi dia seperti kawasan yang rata, seperti pantai. Bagi peraturan permainan tradisional batu seremban, sewaktu mengambil batu pertama dalam setiap tahap, pemain tidak boleh menyentuh atau menggerakkan batu yang berhampiran dengannya. Sebagai contoh, ini merupakan contoh bagi pemain tidak boleh menyentuh mana-mana batu yang berhampiran. Ketika mengambil satu batu, tidak boleh mengena atau menyentuh mana-mana batu yang berhampiran. Yang kedua, pemain perlulah menyambut batu yang dilambung sebelum ianya jatuh ke lantai. Sebagai contoh untuk peraturan nombor 2.
Untuk peraturan yang ketiga, setiap kali satu tahap permainan selesai, batu perlu dikumpul untuk dibawa ke tahap seterusnya. Seperti begini, dikumpul. Peraturan yang keempat, pemain akan hilang giliran apabila mereka melakukan kesilapan semasa membuat mana-mana tahap. Sebagai contoh kesilapan bagi peraturan nombor 4, antaranya seperti terkena batu lain ataupun tidak dapat mengambil batu sebelum ianya jatuh. Bagi peraturan nombor 5, dalam pusingan selepas itu, seorang pemain menyambung permainan di mana peringkat ia melakukan kesilapan. Sebagai contoh, dia mempunyai kesilapan pada batu ketiga, jadi dia harus melakukan batu ketiga dan seterusnya. Jadi tidak perlu mengulang batu 1 dan batu 2. Untuk bermain batu 1, kita perlu menyelerakkan batu tersebut dan menjadikan satu batu tersebut menjadi ibu dan melemparkannya ke udara. Dan untuk strategi ataupun teknik untuk memenangi perlawanan batu 1, anda perlu melemparkan batu tersebut atau menselerakkan batu tersebut dengan jarak yang jauh agar tidak terkena agar anda tidak membuat kesilapan atau terkena antara satu sama lain. Sebagai contoh berikut. Jadi ianya berselerak, tidak terkena antara satu sama lain. Kita ambil satu sebagai ibu. Jadi ini adalah batu 1. Untuk batu 2 pula, cara dia adalah sama seperti batu 1, menjadikan antara mereka tu satu ibu dan membalingkan ke udara. Tetapi perbezaan dia, setiap satu balingan ke udara perlu mengambil 2 biji buah tersebut. Jadi untuk mendapatkan teknik ataupun strategi untuk menangi perlawanan buah 2, kita perlu batu 2, kita perlu melemparkan atau menyelerakkan batu tersebut dengan cara perlahan. Sebagai contoh, jadi di sini kita boleh lihat ianya terlampau dekat antara satu sama lain dan memudahkan pelawan mengambil batu tersebut. Jadi, jom kita main. Dah dapat. Senang kan? Untuk batu ketiga, batu yang ketiga agak berbeza dengan batu 1 dan 2, kerana untuk batu ketiga, semasa melempar dan mengambil ke udara, yang pertama kita perlu mengambil satu buah tersebut, dan untuk pusingan balingan yang kedua, kita perlu mengambil terus ke batu tiga-tiga tersebut dengan serentak. Dan untuk mendapatkan strategi dan teknik untuk memenangi perlawanan yang ketiga ini, batu ketiga, kita perlu memastikan 3 buah tersebut berdekatan supaya mudah untuk mengambilnya, dan satu jarak jauh sedikit supaya tidak terkena dengan batu 3 tersebut. Jadi sebagai contoh, kita dah dapat. Okey, yang ini 3 berdekatan, 1 jauh, dan ini akan menjadi ibu. Jadi dah dapat untuk batu yang ketiga. Jadi cara bermain untuk batu 4 pula, kita perlu mengambil satu batu, menjadikan ianya ibu dan membalik ke atas udara dan mengutip ke semua yang ada di lantai. Dan cara untuk kita dapat strategi dan teknik untuk memenangi perlawanan batu 4 pula, kita perlu memastikan waktu penyelerakan tu tidak berjauhan agar mudah kita mengambilnya. Sebagai contoh, ini adalah dekat dan memudahkan kita untuk mengambilnya.
Jadi untuk batu 5 pula, dia hampir sama seperti batu 4, tetapi berbeza sedikit ketika sudah mengambil 4 tersebut, perlu membaling satu anak buah di dalam tangan dan meletakkan 4 di atas lantai. Jadi sebagai teknik dan strategi untuk menangi perlawanan untuk batu 5, kita perlu memastikan waktu penyelerakan tersebut dalam keadaan yang dekat antara satu sama lain, dan memastikan pantas mengambil buah tersebut. Sebagai contoh, lepas tu ambil satu buah ni, baling ke atas, dan ni. Jadi siap. Okey, bagi buah 6 pula agak berbeza daripada buah dari batu 1 hingga batu ke-5, kerana ibunya ada 1. Jadi cumanya batu ke-6 ni ada 2 ibu, dan perbalingan dia seperti sama, tapi waktu kita baling yang ada kedatangan satu lagi, kita perlu letak dan mengambilnya yang lain satu lagi satu. Sebagai contoh ya kan, okay, ambil 2 sebagai ibu dan baling, letak, ambil yang ada. Begitu. Untuk batu 7 pula, ianya tidak berbeza seperti batu 6, iaitu perlukan 2 ibu. Tetapi perbezaan ini sedikit sahaja, iaitu perlu menggunakan 2 tangan. Jadi cara untuk bermain, teknik dan strategi untuk bermain batu 7, kita perlulah memastikan cekap semasa menggunakan 2 tangan, kerana memang sukar untuk menggunakan kedua belah tangan dalam satu masa. Jadi mari saya bagi contoh untuk batu 7. Lemparkan. Okey, kita perlu lemparkan jauh, selerakkan kalau boleh dalam keadaan yang jauh antara satu sama lain supaya mudah kita mengambilnya. Okay, sudah selerakkan, kita ambil 2 buah, menjadikan ibu. Lepas tu dua-dua perlu baling. Lepas tu ready, tangan kiri ini ready. Okay. Lepas tu dua-dua ni baling, letak satu di atas sini, satu lagi pegang. Lepas tu angkat. Jadilah batu 7. Setelah selesai kesemua peringkat, pemain hendaklah menimbang buah untuk mendapatkan mata. Pada peringkat ini, terdapat 2 kaedah menimbang buah. Cara pertama, sama seperti permulaan menentukan pemain. Mata dikira hanya mengikut bilangan biji buah yang dapat ditimbang. Tetapi jika buah yang ditimbang itu disambut dengan cara mencangkuk, maka mata dikira sekali ganda dari jumlah biji buah yang dapat disambutnya. Sekiranya pemain dapat bermain sehingga ke peringkat menimbang dengan memperoleh mata, maka pemain tersebut boleh meneruskan permainan semula. Buah 1 dan seterusnya sehingga mati. Mati permainan sekiranya ibu tidak dapat disambut atau semasa mengutip buah di atas lantai, tangan terkena biji buah yang lain, atau tidak dapat mengutip buah sehingga ibu jatuh, atau semasa menimbang buah dan pemain tidak dapat walaupun sebiji buah, ianya dikira mati. Permainan tamat dan permainan akan diserahkan kepada pemain seterusnya.